jika dia kata dia daripada agensi A, kemudian tiba-tiba panggilan tu sambung ke agensi B, sambung syarikat C, sambung, itu scam lah. Kami, polis atau mana-mana agensi lain tidak ada connection ataupun talian yang disambung-sambung tu tak wujud. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 999. Siaran malam ini juga boleh ditonton secara HD di www.tonton.com.my. Cemas apabila mendapat panggilan mengatakan kad kreditnya disalahguna oleh individu yang tidak bertanggungjawab. Seorang wanita terjerat menjadi mangsa sindiket panggilan palsu. Mangsa berputih mata apabila terpaksa menanggung kerugian hampir RM50,000 yang lenyap daripada akaun kad kreditnya dalam sekelip mata. Saksikan perinciannya dalam laporan panggilan scammer disediakan wartawan Ainul Abdul Rauf. Polis Putrajaya menerima 137 laporan kes penipuan atau scam membabitkan kerugian lebih 8.2 juta ringgit dari awal tahun hingga bulan lalu. Kegiatan panggilan palsu kini semakin rancak dengan pelbagai modus operandi dilakukan untuk memperdayakan mangsa. Sebilangan besar kes penipuan dalam talian turut dikenali sebagai Macau Scam, di mana mangsa dihubungi melalui telefon oleh individu yang menyamar sebagai pihak berkuasa. Kebiasaannya, mangsa berjaya dipujuk untuk mendedahkan bukti perbankan mereka sama ada melalui panggilan telefon, pesanan ringkas SMS atau media sosial. Sehingga Mei tahun ini, jumlah kerugian sebanyak RM637 juta dicatatkan berpunca daripada penipuan panggilan palsu mengikut Seksyen 402 Kanun Keseksaan. Wanita berusia 57 tahun ini antara mangsa yang berputih mata apabila kehilangan hampir RM50,000 selepas menerima panggilan palsu, kononnya daripada sebuah institusi perbankan pada 11 September lalu. Kes ni terjadi masa dekat office lah dalam pukul 11 lebih pagi. Saya tengah buat kerja. Tiba-tiba phone bunyi sebab kita tengah balik buat kerja. So phone bunyi, terus angkat. Dia kata nama puan ada hutang dekat credit card. I kata I tak pernah ada bank ni untuk credit card. Dia kata tuan kena jelaskan duit ni. I kata I tak boleh nak jelaskan sebab I tak ada apply apa-apa card kat sini. Oh macam tu, that means orang dah guna puan punya IC. So dia tanyalah, so IC puan berapa nombor dia? So kita macam terikut tau. Okey, bagi tahulah nombor ni. Bagi menyelesaikan isu kad kredit itu, suspek kononnya akan menyambungkan panggilan ke Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk menyemak kesahihan penyalahgunaan maklumat peribadi mangsa. Apa pelik, kenapa SPRM Mungkin jenayah ke apalah. So orang ni kata, okey sekarang ni saya nak check IC you betul tak yang ni? So saya kata ya betul. Okey, nama you sekarang ni I dah check data, memang orang dah salah guna you punya IC. Masa tu I panic. You sure you daripada SPRM? Dia kata sure. Dia bagi tahulah nama dia, apa benda semua, unit apa, macam kenapa betul juga benda Allah ni? So macam boleh percaya tau. Everything detail dia bagi. Dia macam consider dia cakap tu macam memang penuh confident. Tambah ibu kepada 3 orang anak itu, segala arahan suspek dituruti satu persatu. Ekoran perasaan cemas dan hanya ingin urusan tersebut segera diselesaikan. Dia kata, okey, puan ada credit card sekarang. Puan check kat belakang tu, ada black bar tu. I kata, yes, memang ada. Itu adalah detail-detail sistem yang ada. So, sekarang ni saya nak clearkan sistem tu. Dia kata, at least puan, orang tak boleh menyalahguna bila puan pergi bayar apa-apa nanti. So, kita pun lagi percaya lah sebab kita takut kan. Berapa you ada credit card? I adalah credit card 3 tapi semua different bank. So, dia kata, tak apa. So, you punya limit berapa?
dia boleh tanya, I boleh cakap. So I boleh katalah satu bank ni 20,000, satu bank ni 10,000, satu ni, tapi tak semua tu sama. Mungkin I dah guna satu saja, tapi yang lain tu memang I tak pakai. I cakap memang I tak guna. Okey, tak apa puan, saya cuba clearkan satu-satu dulu. Akibat mempercayai dakwaan individu yang menyamar sebagai anggota SPRM, suspek kemudiannya melakukan transaksi ke platform e-dompet atas talian selepas menerima butiran lengkap kad kredit termasuk nombor PIN mangsa. Saya, Tuan Benjamin, dia bagi tahulah dia punya detail semua, kita macam percaya tau. Dia kata, okey puan tadi tahu tak apa masalah kredit kad ni semua? Oh, I kata tadi orang tu dah explain. Tak apa, lepas tu dia explain lagi. Dia nak bagi kita confident kan. So sekarang puan, okey, you baca you punya kredit kadnya number dengan PIN number sekali. So I pun bagilah. Nanti kalau ada TAC tu, nanti you bagi tahu saya. Dia dah apply 4,000 lebih, I tak perasan yang duit tu 4,000 lebih tau. Because bila kita ni tepi tu kan dia ada macam zero-zero. Okay, betul. So kita tak nampak yang perasan yang kat bawah tu tau, yang dah berapa banyak dah ambil. So dia kata okey, baca dia punya PIN. So I baca. Susulan itu, kru 999 bertemu pengarah bahagian komunikasi strategik SPRM, Kamarudin M. Ripin, bagi mendapatkan pengesahan ekoran penggunaan nama SPRM oleh suspek ketika menghubungi mangsa. Kami menasihati mereka supaya berhati-hati. Kebiasaannya proses yang kami laksanakan dalam siasatan kami atau apa sahaja penugasan kami, kita tidak berhubung secara telefon secara detail, memberi penerangan yang melalui telefon sahaja. Kan? Kita ada SOP kita sendiri, ada prosedur tertentu. Yang mana saya nakkan sekali lagi bahawa perlulah berhati-hati dalam hal ini. Jangan oleh kerana dia sebut dia PDRM contohnya, SPRM misalnya, terus masyarakat panik. Kan? Ada peluang dan ruang di sana untuk meneliti kembali apa isu yang dibangkitkan, apa permasalahan yang diceritakan oleh pihak-pihak tertentu ini. Beliau turut menegaskan tindakan suspek jelas melanggar etika serta prosedur rasmi pihak SPRM dalam mengendalikan sesebuah kes atau urusan bersama orang awam. Bila pegawai kita berurusan dengan pihak luar ni, sesiapa pun, kita tidaklah detail menceritakan kesalahan, menceritakan sampai tanya nombor akaun, sampai minta yang bukan-bukan. Proses kita ialah nak memastikan orang berkenaan hadir ke pejabat saja. Bila di pejabat sana, nanti kita akan berurusan selanjutnya. Jadi saya nasihatkan kalau mereka masih menerima panggilan telefon, mengatakan ada sesuatu berlaku terhadap mereka, sahkan dulu pada pejabat SPRM dan juga telefon yang kami ada letakkan di portal rasmi kami, www.sprn.gov.my. Satu kredit kad ni dia dah keluar dekat dalam 20,000. Dia memang ambil I punya dengan 20,000. Dia masukkan duit, mostly duit yang dalam e-wallet tu dalam dekat dengan 30,000 lebih. Lepas tu ada lagi balance dia masukkan kepada online shopping. I kena dalam dekat-dekat dengan 50,000 lah. Bagaimanapun, mangsa hanya menyedari telah terjerat dengan tipu hela suspek selepas 2 jam berhubung di atas talian. No, I rasa I kena scam ni sebab I kata I pelik. Kenapa you ambil duit continuous? Dia kata sebenarnya bila kita nak clear data, benda-benda yang dulu you request, you tak clear. So that's why I nak clearkan duit-duit tu, dia kata tau. So I pun macam dah tersedar. So I macam mana tak ada nak cakap bye-bye, tak ada apa, I put down the phone. I lari, I minta klik sebelah, "Kak tolong kak, I dah kena scam ni, macam mana ni?" And then dia pun tolong call. Dia call satu bank ni, I call satu bank ni. Selepas menghubungi pihak bank, mangsa kemudiannya membuat laporan polis pada hari yang sama. Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya turut mengesahkan telah menerima laporan daripada mangsa berhubung insiden terbabit dan kes masih dalam siasatan. Malam tu juga bahagian jenayah dia ada dia suruh saya pergi jumpa diorang, cerita balik apa yang terjadi. Hari kedua saya ada pergi bank, saya pergi tiga bank. Saya minta tolong macam mana nak settle benda ni dan saya minta appeal and all that. Dia kata bila you nak buat ni it takes about 90 days. So I kata ada tak nanti you akan come back to us and telling us I kena bayar ke macam mana ke. Dia kata bayar tetap kena bayar, bunga tetap kena bayar. So cuma tunggu kes tu lah, dia kata. Sementara itu, lain pula kisah seorang kaki tangan swasta ini apabila menerima panggilan palsu daripada sebuah syarikat insurans pada 22 Mac tahun lalu.
Saya dapat panggilan daripada agensi insurans menyatakan nama saya telah digunakan untuk tuntutan insurans sebanyak RM7,000 operasi kaki di private hospital daerah Seremban. Bila saya nafikan tentang itu, sebab saya tak ada terima wang sebanyak RM7,000 tu, beliau forward call saya untuk buat report polis. Suspek kemudiannya mendakwa akan menyambungkan panggilan ke Ibu Pejabat Polis Kontingen Negeri Sembilan serta meminta mangsa tidak menamatkan panggilan bagi membuat laporan. Balai polis tu call pakai nombor office. Kita jawab call macam biasa dan dia minta keterangan apa yang saya ceritakan balik kepada insurans tadi, pegawai insurans tadi. Lepas polis ibu pejabat tu ambil keterangan saya, dia letak phone. Akan ada anggota in charge yang akan call saya semula. Anggota itu call pakai nombor personal. Dia minta saya ceritakan balik apa yang terjadi dan juga diminta saya punya butiran peribadi seperti salinan IC, lesen memandu, alamat rumah dan juga nombor plat kereta. Bagi meyakinkan mangsa, suspek dikatakan berhubung dengan ibu kepada seorang anak itu menerusi panggilan video kononnya sebagai bukti kes tersebut sememangnya dalam siasatan polis. Saya duduk dalam bilik dan dia video call untuk pastikan yang saya memang betul-betul berseorangan di situ. Waktu video call tu, apa yang membuatkan saya percaya lagi, anggota tersebut memang pakai baju anggota polis. Dia ada nombor badan dan sebagainya semua. So kat situ pun kita memang percayalah, oh betul lah kot polis nak ambil keterangan kita. Dan dia kata, okey, dia akan letak call ni tapi dia tak bagi saya keluar dari bilik. Dia akan call lagi dalam masa terdekat. Namun, tindakan mangsa yang keluar dari bilik untuk berkongsi perkara tersebut bersama suaminya berjaya menyedarkan mangsa bahawa dia telah dihubungi oleh skamer. Tiada kerugian wang ringgit berlaku, hanya maklumat peribadi mangsa telah diserahkan. Jika si pemanggil itu call awak, minta nama dengan IC, scammer lah tu. Ingat tu tips yang paling mudah. Jika dia kata dia daripada agensi A, kemudian tiba-tiba panggilan tu sambung ke agensi B, sambung syarikat C, sambung, itu scam lah tu. Kami, polis atau mana-mana agensi lain, tidak ada connection ataupun talian yang disambung-sambung tu, tak ada, tak wujud. Okey, seterusnya tidak ada mana-mana pegawai polis nak berhubung dengan mana-mana orang bervideo call. Kalau ada, maknanya di pihak sana tu scam lah tu. Walaupun dia berpakaian uniform, walaupun awak nampak macam kat balai polis, saya nak bagi tahu dari sudut prosedur, kita tak ada buat video call. Tambah beliau lagi, semua mangsa panggilan palsu dinasihatkan menghubungi Pusat Respons Skam Kebangsaan di talian 997 bagi menyekat segala transaksi atas talian yang berlaku sebelum membuat laporan polis. Nasihat saya, jika ada menerima apa-apa panggilan telefon yang anda tak pasti, anda tak kenal, anda tak save pun nombor tu, semak dan tanya terlebih dahulu. Tanggungjawab kita adalah melindungi diri kita dan juga orang di sekeliling kita. Tak guna kalau awak pandai, tiba-tiba satu hari awak dapat tahu mak awak kena scam, kawan awak kena scam, sedangkan awak tahu itu merupakan satu jenis scam. Cuma kerana awak tak menyampaikan info itu atau awak tak kongsikan kepada mereka, akhirnya mereka juga jadi mangsa scam. Ibarat nasi menjadi bubur, insiden terjerat dengan panggilan skamer menjadi kenangan pahit buat mangsa apabila terpaksa menanggung kerugian puluhan ribu ringgit. Sejak kejadian ni, saya memang dah tak berani nak, orang kata, handphone tu memang dah tak ada e-wallet ke apa semua, dah tak ada, dah tak berani. Memang trauma dan account number semua sempat tukar, and then I buat totally macam orang kata old school punya style lah. So pergi nak apa-apa nak duit, pergi kat bank. Selepas kejadian tu memang totally orang kata makan masa jugalah dalam masa seminggu untuk lah nak hilangkan fobia tu. Takut dengan bank pun tak ada dah, dekat phone memang dah tak ada orang kata e-wallet ke apa, memang tak ada lah, tak berani. Individu yang didapati terlibat dengan sindiket penipuan boleh dihukum penjara maksimum 10 tahun serta denda dan sebatan jika sabit kesalahan mengikut Seksyen 420 Kanun Kesiksaan. Laporan Ainul Abdul Rauf 999. Saya rasa kalau yang tadi yang selempang tu, bila dia bayar dan dia akan ikutlah untuk mereka yang bayar tu untuk dilayan lah.
Sekumpulan wanita warga asing dipercayai bekerja sebagai pelayan pelanggan atau GRO, manakala 15 lelaki warga asing pula bekerja sebagai bartender. Itu hasil tangkapan pihak Jabatan Imigresen Kuala Lumpur ke atas sebuah kelab malam yang disyaki menjalankan aktiviti tidak bermoral membabitkan pekerja warga asing sejak 3 tahun yang lalu. Serbuan di Ceras Kuala Lumpur itu turut disertai wartawan Arisha Khalid. Keasyikan pengunjung berhibur di sebuah premis hiburan terhenti apabila diserbu pasukan Jabatan Imigresen Kuala Lumpur. Segelintir wanita warga asing yang dipercayai bekerja sebagai pelayan pelanggan atau GRO serta beberapa lelaki pelayan bar terdiri daripada warga Bangladesh cuba melarikan diri sebaik menyedari kehadiran pihak berkuasa. Malah ada yang sanggup bersembunyi di dalam sebuah lubang kecil di bawah pentas semata-mata ingin meloloskan diri. Kaki 2. Seorang lagi. Ada lagi satu. Berapa orang lagi dalam? Berapa orang lagi dalam? Berapa orang lagi dalam? Dalam mana kita? Ni girl. Sonia. Tarik dia ni. Sonia tarik dia ni. Wanita warga asing berusia 26 tahun ini antara yang dikesan bersembunyi di tempat sempit berkenaan hingga tercedera di bahagian belakang badan dan tangan. Ya. Okey. Why you run? You afraid? Afraid. Why you afraid? I understand English a bit. Why you afraid? You don't have passport? No, just now my passport and my phone also lost. Your phone also lost. Yeah, my car also lost. Everything lost, but I just see phone there. I come here. Wanita ini turut mendakwa kehadirannya bersama sekumpulan rakan yang lain pada malam itu dengan warna pakaian yang sama, kononnya untuk sambutan majlis hari jadi. Why you come here? Why you come here? At this club, why you come here? Birthday. Your birthday? No, not my birthday. Your friend's birthday. Where's your friend? Where's your friend? The one that celebrate birthday? Where is she? I haven't seen her. Her birthday next night. So where is she? First. She didn't come yet. Yeah. Lain pula dakwaan yang diberikan seorang daripada wanita warga asing berusia 25 tahun ini apabila suspek mengakui bekerja di kelab malam berkenaan bersama rakannya yang lain. How many times you been here? Maybe 4 times. 4 times. In every trip you in Malaysia, how long do you stay here? 20 days. So what are you doing here actually for today? You working here? Are you working here? With my friend. You working as what? You don't know.
You don't know. How many they pay you? How many? Pay money to you? How many? I have money. No, how many they pay you? No. Pengurus premis hiburan berkenaan yang berusia 28 tahun pula mendakwa kehadiran sekumpulan wanita warga asing itu dipercayai hanya untuk berhibur. Dia ada main saja. Tak ingat semua orang luar bawa marinya main ni kata tahu. Setiap hari ada macam tu ke? Ramai-ramai perempuan macam tu atau macam mana? Tengok ada kurang ada lebih ada. Means still ada girls lah. Kebanyakan wanita yang ditahan tadi apabila disoal menyatakan mereka ingin menyambut hari jadi. Namun apabila diperiksa, mereka dipercayai telah menyalahgunakan PAS dan tinggal lebih masa. Walau pelbagai dakwaan diberi, pihak imigresen tetap menahan 19 wanita warga asing tersebut dan akan didakwa di bawah Akta Imigresen 1959 Palang 63. Dalam pada itu, 15 pekerja bartender yang terdiri daripada warga Bangladesh dan Myanmar turut dibekas apabila didapati melanggar peraturan-peraturan imigresen 1963. Operasi yang disertai 40 pegawai dan anggota penguatkuasa Jabatan Imigresen Kuala Lumpur tersebut dijalankan susulan aduan orang awam mengenai kelab malam berkenaan yang disyaki melakukan aktiviti tidak bermoral melibatkan pekerja warga asing. Kalau kita tengok dalam tu, kita ada yang selempang tu biasa digunakan untuk menetapkan bayaran-bayaran kepada JRO tersebut lah. Memang kita jumpa banyak tadi, cuma pada ketika serbuan kita tak dapat yang sedang memakai lah, pasal kita datang pada awal lagi, mungkin aktiviti itu belum dimulakan. Saya rasa kalau yang tadi yang selempang tu, bila dia bayar dan dia akan ikutlah untuk mereka yang bayar tu untuk dilayan lah, sama ada di table atau kemungkinan keluar daripada kawasan kelab, kita tak pasti lagi lah, kita akan siasat. Tambah beliau, serbuan ini merupakan kali kedua berlaku di premis berkenaan kerana didapati tidak serik menjalankan kegiatan haram sejak 3 tahun yang lalu. Operasi sebenarnya kita akan teruskan lagi di kelab-kelab di sekitar KL dan kita harap semua daripada yang ada untuk memberikan ini maklumat lah, kalau dapat tahu ada mana-mana kelab-kelab yang macam ni yang ada menggunakan warga-warga asing secara tidak sah. Individu yang disabitkan kesalahan bakal berdepan hukuman denda tidak lebih RM10,000 atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Laporan Arisha Kalim, 999. Tiga penunggang motosikal maut selepas gagal mengelak sebuah kenderaan yang berada di tengah jalan akibat kemalangan sebelum itu. Ikuti kejadian yang berlaku di Lebuhraya Pantai Timur 2 dalam tragedi 999 minggu ini. Tiga pemuda maut manakala 2 cedera parah dan seorang lagi cedera ringan dalam nahas yang melibatkan 6 motosikal di kilometer 333.1 Lebuhraya Pantai Timur LPT2 berhampiran Dungun, Terengganu. Kejadian kira-kira jam 12.30 malam pada 6 Oktober lalu itu berlaku apabila 3 pemuda iaitu Muhammad Syahrun Nizam Jaafar 20, Muhammad Fitri Hanif Rohaimi 18 dan Ahmad Osama Ramadan Laidin 17 baru sahaja selesai menikmati hidangan nasi lemak di hentian rehat dan rawat Parker. 3 pemuda tersebut terlibat dalam nahas apabila gagal mengelak sebuah motosikal yang berada di tengah jalan akibat kemalangan sebelum itu. Manakala mangsa yang cedera pula ialah Muhammad Frizani Hilman Muhammad Arif Fadillah 20, Muhammad Afiq Kamal 18 dan Muhammad Haziq Haikal Ismail 17.
Kesemua mangsa yang terlibat dengan nahas tersebut dikatakan sedang berkonvoi bersama 20 motosikal yang lain untuk pulang ke rumah masing-masing selepas berehat di hentian rehat dan rawat Parker. Ketika dalam perjalanan pulang, 3 pemuda tersebut terlibat dalam pelanggaran dengan motosikal ditunggang Muhammad Firzani yang hilang kawalan sebelum terjatuh. Akibat daripada pelanggaran itu, kesemua mangsa terjatuh dan terheret sejauh 50 meter. Tiga pemuda tersebut meninggal dunia di tempat kejadian gara-gara kecederaan parah pada bahagian kepala dan juga badan. Ketiga-tiga jenazah terbabit dihantar ke unit forensik Hospital Dungun untuk proses bedah siasat. Suasana hiba menyelubungi unit forensik pada jam 1 tengah hari apabila ketiga-tiga mangsa disembahyangkan dan diserahkan kepada keluarga untuk dikebumikan di kampung halaman masing-masing. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Video berdurasi 1 minit 30 saat yang memaparkan tindakan seorang lelaki mengasari individu lain di bahu jalan mendapat perhatian awam. Maklumat awal mendapati kejadian itu berlaku gara-gara perasaan tidak puas hati ketika berada di jalan raya. Kami ni bawa motor ni kadang-kadang kalau kita bawa kereta, jadi kita tak nampak lah apa semua kan motor daripada kecil-kecil apa semua blind spot sebab tu. Jadi kita orang ni motor risiko kami tinggi. Jadi apa-apa kena mula-mula body kami dulu. Jadi kesianlah kat dia. Dia pun sebabnya nak selamatkan sebab horn. Jadi tak sesuai lah kereta tu pergi keluar pukul dia apa semua kan. Kita pun bertimbang rasa lah atas jalan raya. Sebabnya ni bab nyawa. Sebab dia pun horn pun sebabnya nak kereta tu nak kena dia sikit lagi kan. Jadi dia keluar tu pukul tu jadi macam macam tak ada toleransi lah. Patutnya tanya dulu kenapa buat macam ni apa semua kan dulu. Ni tak main hentak je. Kami pun kerja pun risiko kami semua tinggi. Bermain dengan nyawa semua apa semua. Dengan keganasan ni kita tak boleh pun selesaikan masalah. Lagi memburukkan masalah tu ada. Jadi semuanya kita cuba cakaplah tolerate antara kita kan sama-sama kita sebabnya merugikan je sebenarnya kalau kita sama gaduh sama sendiri ni. Tak ada untung apa pun. So bila kita memandu ni, kita nampak ada kenderaan lagi kecil dari kita. Apa yang sepatutnya kita lakukan walaupunlah kita kena horn ke apa? Okey, sebagai pemandu kereta lah kan. Saya rasa kalau kita nampak motosikal tu dia laju ke apa ke, kita cuba untuk sebaik mungkin bagi ruang untuk dia lalu lah sebab dia kenderaan kecil kan. Nasihat untuk kau perasaan marah tu susah juga nak cakap sebab sekarang pun semua orang stres sebenarnya. Tapi sedaya upayalah cubalah untuk sabarlah ke atas jalan raya sebab sebenarnya semua orang stres pun zaman sekarang. Untuk rider saya rasa dalam masa yang sama cuba bertimbang rasa jugalah dekat pemandu kereta sebenarnya sebab bila atas jalan raya ni dua-dua main peranan. Rider pun tak boleh nak laju sangat sebab kadang-kadang bila kita bawa kereta kita tak perasan pun sebab kita ada blind spot. Kena dua-dua kena main peranan lah. Tak boleh seorang fikir dia kecil, seorang fikir dia besar. Kejadian yang berlaku di persimpangan jalan Langat Kelang itu dikatakan berpunca apabila penunggang motosikal membunyikan horn kerana kereta yang dipandu sekumpulan lelaki itu hampir melanggarnya.
Motosikal mangsa turut dirosakkan dengan sengaja dengan nilai kerugian mencecah hampir RM250. Hasil rawatan lanjut mendapati mangsa mengalami kecederaan dan bengkak di bahagian bibir, tulang rusuk serta kaki. Sebagai pemandu jalan raya, kita semua ada tanggungjawab kepada setiap orang. Jadi bila kita kena tahu tanggungjawab kita, maka kita kena tahu juga undang-undang yang sedia ada. Misalnya, kalaulah contoh kita dilanggar, ada kaedah dia. Pergi buat laporan polis, apa tindakan yang perlu ambil. Kalaulah berlaku konfrontasi, pertikaman lidah, jangan sehingga fizikal. Dan dalam keadaan yang ni, kita sebagai manusia kena sabarlah. Sebab atas jalan raya ni kadang-kadang ada banyak orang yang dia luangkan lebih masa di atas jalan raya. Ada perjalanan sejam, 2 jam semata-mata nak pergi tempat kerja. Mungkin juga sebab keadaan stres nak pergi tempat kerja tu, fikir pula stres kat tempat kerja, jadi mudah hilang sabar. Tapi saya ingatkan, okay, kalau hilang sabar ni sehingga berlaku fizikal, itu ada denda, penjara. Jadi tak berbaloi untuk kita lepaskan kemarahan untuk seminit tu, kerana kita tumbuk orang, kita rasa lepas. Tapi sebenarnya akibat dia kemudian lah nak melantik peguam, dibawa ke mahkamah, pertuduhan, denda dan ada rekod jenayah. Itu yang tak seronok tu. Tertuduh telah didakwa di bawah Seksyen 323 Palang 427 kerana keseksaan kerana dengan sengaja mendatangkan kecederaan sebelum dijatuhi hukuman penjara selama 2 bulan dan didenda sebanyak RM2,000 oleh Mahkamah Magistrat. Seorang bayi perempuan berusia 8 bulan maut selepas ditinggalkan hampir 10 jam di tempat duduk belakang kereta oleh ibunya yang juga seorang doktor. Kejadian yang berlaku di kawasan parkir kenderaan di Hospital Chancellor Tuanku Muhriz Ceras membuka tirai rangkuman kejadian jenayah seminggu 999. Kejadian didakwa berlaku selepas ibu mangsa meletakkan bayi terbabit di tempat duduk penumpang belakang sebelah kiri kereta untuk dihantar ke Taska pada jam 7.20 pagi 5 Oktober lalu. Namun, ibu mangsa dikatakan terus memandu ke tempat kerja dan meninggalkan mangsa selama 10 jam di dalam kereta di parkir Hospital Chancellor Tunku Muhriz HCTM sebelum mangsa yang merupakan anak bongsu dari 2 beradik itu dilaporkan meninggal dunia pada jam 5.53 minit. Ibu mangsa yang juga seorang doktor mendakwa hanya menyedari kejadian itu selepas dimaklumkan suaminya bahawa mangsa tidak dihantar ke Taska. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut dan siasatan lanjut dijalankan mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 kerana melakukan pengabaian terhadap kanak-kanak. Sindiket Pak Dan yang aktif menyeludup minyak petrol dan diesel bersubsidi ke negara jiran berjaya dilumpuhkan pihak polis susulan penangkapan seorang lelaki dipercayai dalang utama sindiket berkenaan. Dalam serbuan kira-kira jam 9 pagi, lelaki berusia 42 tahun itu yang dikenali sebagai Pak Dan ditahan di sebuah stor penyimpanan petrol dan diesel di kawasan Kebun Getah di kaki bukit Padang Besar.
Sebanyak 980 liter minyak petrol dan 1,870 liter diesel bersubsidi bersama sebuah kereta jenis Proton Iswara dengan jumlah keseluruhan bernilai lebih RM23,000 berjaya dirampas. Suspek bersama barang rampasan diserahkan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Perlis untuk siasatan mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Di Kuala Lumpur, bahagian siasatan jenayah komersial Ibu Pejabat Polis Daerah Sentul berjaya menumpaskan sindiket kutipan derma dalam talian yang dipercayai beroperasi sejak 5 tahun yang lalu. Seramai 55 individu terdiri daripada 34 lelaki dan 21 wanita warga tempatan berjaya ditahan susulan serbuan dijalankan pada jam 3 petang di sebuah premis yang dijadikan sebagai pusat panggilan sekitar Kepong 4 Oktober lalu. Polis turut merampas 54 unit komputer riba, 126 unit telefon bimbit, 108 buah buku risit, 2 set modem router, skrip dan rakaman perbualan pemanggil dan mangsa yang ditemui dalam salah sebuah komputer riba. Siasatan mendapati sindiket menyasarkan syarikat dan individu untuk merayu sumbangan derma menggunakan nama 3 persatuan serta mengiklankan derma melalui media sosial demi meraih simpati daripada orang awam. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Seorang pekerja pendawaian elektrik ditahan bersama 150 bungkusan plastik berisi dadah jenis syabu seberat 157 kg bernilai 5.1 juta ringgit dalam satu serbuan sekitar bandar Kasia, Batu Kawan. Penahanan dilakukan kira-kira jam 12.50 tengah hari selepas bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Seberang Perai mengesan suspek sedang memunggah bungkusan dadah dari sebuah kereta jenis Honda HR-V ke dalam kereta yang dipandunya. Bekalan syabu yang diperoleh dari Thailand itu disyaki dibawa melalui jalan darat untuk diedar sekitar Pulau Pinang sehingga Lembah Kelang yang boleh menampung sehingga 926,000 penagih. Semakan mendapati lelaki warga tempatan berusia 34 tahun yang dipercayai bertindak sebagai transporter itu mempunyai satu rekod jenayah lampau dan kini ditahan reman sehingga 10 Oktober bagi siasatan mengikut Seksyen 38B Akta Dadah Berbahaya 1952. Terima kasih bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Jangan lupa untuk catch up semula siaran 999 di aplikasi tonton dengan memuat turun dan langgan sekarang. Hati-hati dengan jenayah cyber, elak scammer, jangan layan, don't respond. Ingat, jenayah membawa padah.